ni apa yang kita buat ni semua sudah di-merge-kan. Jadi mudahlah kerja korang nak buat secara mudah dengan cara kita merge-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada korang yang baru sahaja melihat channel ini, jangan lupa subscribe, share dan like jika info ini sangat bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya anda semua tidak ketinggalan segala info yang disampaikan dalam video-video yang akan datang. Selalu kita dengar kawan-kawan kita cakap, contohnya keadaan di sekolah, nak print sijil pengawas. Pengawas ni dekat 500 orang. Banyaklah nak print seorang, tekan print ni. Contoh kat office lah. Katanya, banyaklah nak print slip gaji kat pekerja-pekerja ni. Pekerja 500 orang. Ramai tu nak print seorang-seorang. Sebenarnya, kalau korang nak tahu, sebenarnya kalau korang rajin explore komputer ni, sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan yang ada dalam komputer ni. Antaranya kelebihan yang boleh gunakan adalah merge. Merge ini dia adalah satu kaedah yang mana untuk memudahkan korang print. Korang cuma perlukan dua barang saja. Yang pertama adalah Microsoft Word. Yang kedua, korang perlukan Microsoft Excel. Sangat mudah. Sebab apa? Jika korang pandai kaedah ini, korang lebih mudah untuk print. Bayangkan korang tinggal tekan print saja. Contoh korang set 1 sehingga 1000 orang. Korang boleh pergi minum kopi, korang boleh pergi borak-borak, tengok kertas dah siap. Itu antara kelebihan yang boleh digunakan dalam aplikasi merge. Okey, tak tahu macam mana cara dia? Tak tahu betul? Jom kita saksikan. Okey, benda pertama korang kena ada adalah korang kena buka satu Excel. Ini adalah sebagai satu contoh. Contohnya macam korang sekarang nak agihkan pendapatan untuk semua murid. Kalau anda kata murid tu anda kata dalam 10 orang, 15 orang ataupun mungkin 50 orang, mungkin boleh accept lagi. Tapi kalau anda kata sekolah tu sampaikan 1,500 sampai 1,700, jadi saya akan tunjukkan kaedah dia. Excel ni sebagai dia punya engine dia. Macam kita lah, kereta kita ada engine kan. Ni engine dia. Jadi cara dia terminal tu. Kadang-kadang dekat sekolah ataupun dekat mana-mana institusi dah ada benda ni. Tapak asal, cuma korang nak merge sahaja. Jadi sekarang ni, contohlah ini sebagai satu tapak kosong. Okey, saya tulis dekat sini nombor murid, nama murid. Okey. Kemudian mungkin ketiga tahun ni punya lah, contohnya darjah 2020 tahun lepas. Ni contohnya tahun lepas 2020. Kemudian jarakkan satu tab. Yang kedua sini contohnya kita letak bilik. Kemudian darjah. Ini kena asing dua sebab mungkin adalah saya mudahkan. Ini contoh tapi lebih mudah cara ni. Okey, saya buka satu ni, kita borderkan dia. Okey, ini pun sama, kita borderkan dia. Okey, ini untuk pengasingan. Yang ini untuk darjah tahun 2020. Ini pendapatan sebagai contoh sahaja. Ini saya bagi contoh dalam sekolah lah. Mungkin juga dalam institusi lain, contohnya macam perbankan ataupun mungkin perkilangan pun memerlukan benda ini juga. Okey, contohnya contoh yang pertama saya tak nombor 1. Kita siapkan tapak dulu. Tapak ni kita boleh buat nama dia, contoh Ali bin Khalid. Okey, darjah 3 Ad-Duha. Okey. Tahun depan dia bilik, mungkin dia bilik yang ke-24. Kemudian darjah dia mungkin tahun depan dia jam 4.
Okey, ni contoh yang dah siap. Okey, kemudian bagi cantik sikit lah. Contohnya dekat sini kita jadikan dia semua tengah. Okey, jadi tengah. Oh, sorry tak cantik. Okey, ni bukit tengah kan. Okey, ni tengahkan juga bagi cantik sikit. Ini pun boleh tengahkan. Okey. Okey, ni buka ya. Okey, ini adalah contoh. Okey, syarat yang kedua untuk buat mail merge, mesti kolom yang pertama ni, kalau perasan, kolom pertama ni kena diisi, jangan dikosong. Jadi ini kena delete. Kita tekan delete. Ni. Okey, secara automatik data akan baca kolom yang pertama ni. Okey. Okey. Kita akan save dia semua ni. Contohnya kita save sekarang ni, save dekat, okey, ni save. Kita save dekat satu folder. Mungkin dekat sini bro. Okey, jadi satu folder baru. Okey, kita letak dia dekat desktop lah contohnya. Kita letak desktop, kita letak satu folder baru. Contohnya mail merge equal. Contohnya kita buat letak. Okey. Masuk, kemudian letaklah ni sebagai pendapatan 2021. Okey, selesai. Ini dah save. Okey, kemudian kita buka ke Word. Satu lagi dokumen Word. Okey, new document, blank document. Okey, ni tapak yang kita kena buat. Okey, tapak yang kita kena buat ini adalah tapak yang untuk print. Contohnya saya buat okey, penempatan murid 2021 sekolah agama, contohnya Bandar Putra 2, contoh Bandar Putra 2 ni sebagai contoh lah. Okey, kemudian nama, contoh nama dia lah, nama budak dia. Okey, ni jangan isi dulu. Okey, nama, apa item yang perlu, apa detail yang perlu. Okey, darjah, darjah, tahun, ini adalah tapak dia. Okey, tahun mungkin tahun kita boleh letak dulu pasal tahun lepas kan, 2020 contohnya. Okey, dah siap. Ini adalah tapak untuk kita mail mergekan kepada tapak yang asal Excel. Excel itu sebagai engine dia. Jadi ini sebagai mail merge, kita mail mergekan dia. So bila kita mail mergekan dia, secara automatik nama-nama mereka ni secara automatik dekat sini. Tak payah kita susah type satu print, type satu-satu print. Jadi satu kerja leceh kalau macam itu. Kalau anda kata 10 orang tahan lagi. Kalau anda kata beribu orang, fikirlah sendiri. Okey, cara yang pertama untuk kita mail merge, kita pergi ke mailing. Mailing. Ni mailing ni. Kita akan mailing. Okey, kita pergi kepada start mail merge. Okey, pergi bawah sekali, terus bawah sekali. Step by step mail merge wizard. Okey, tekan. Okey, kita terus next step. Next, tekan next bawah ni. Next. Kemudian next lagi. Okey, next lagi. Okey, cara automatik dia akan keluar select data source. Ini adalah untuk kita cari balik engine tadi. Contoh kita buat dekat Excel ni kan, kita cari balik dokumen Excel. Kita buat kat mana tadi? Contoh dekat mana tadi kita buat dekat, contohnya okey, kita buat dekat mail merge equal tadi okey, ini mail merge tadi. Okey, kemudian kita open. Okey, baik. Dia akan keluar macam ni, duit shilling ni. Kita okey. Baik. Dia dah baca. Secara automatik dia akan baca semua data-data kita buat tadi. Betul tak? Ali bin Khalid, Muhammad Ikhwan, Abdul Hamid tadi kan, yang kita buat tadi kan. Betul lah ni, kita check betul. Okey, baik. Tekan okey. Maknanya kita dah mergekan kita punya data ni kepada data yang Excel tadi. Kita okey. Baik. Okey, maka terhasillah mail merge, tapi masih belum siap sebab kita belum mergekan dia. Kita belum belum link dia. Kita kena cari cara untuk link dia. Okey, cara dia mudah. Okey, contoh nama. Tekan sini nama. Okey, kita tap sikit cantik kan. Okey, nama kat sini kan. Okey, kita terus pergi ke bahagian insert mail merge. Ini bahagian yang paling penting sebab inilah yang akan mempengaruhi semua hasil kerja kita.
Okey, insert merge, tekan sini. Nampak tak apa yang kita buat tadi? Kalau korang semua ingat tadi masa saya buat mula saya cakap pastikan row yang atas tu mesti berisi. Tak boleh kosong. Sebab apa? Kalau kosong, data pada dokumen Word ini tak boleh dibaca. Jadi caranya kena pastikan ia berisi dengan data yang kita nak masukkan. Contoh, nampak tak? Bila kita letak pada row yang pertama, cara tak langsung semua yang ada kita tulis semua ada kat sini. Jadi mudah untuk kita. Contoh, nama. Okey, nama kita letak instrument merge, mana nama? Nampak nama murid. Letak je nama murid. Okey, baik. Kemudian darjah. Darjah terlepas kan? Darjah 2020 kan? Darjah 2020. Ni nampak dah ada. Kita letakkan dia, kita mergekan dia, kita linkkan dia. Okey, dah settle. Okey, yang pertama ni nombor siri. Okey, kita lawas sikit. Nombor siri. Kita tengok balik sini, mana nombor siri? Ni nombor siri yang pertama, nampak? Ni nombor pertama. Okey, bilik. Kita bilik ni kita buat mana? Yang bilik tadi kita buat dah ada bilik. Betul. Okey, darjah. Okey, tengok instrument merge, darjah. Okey, kemudian kelas. Kelas. Okey. Kemudian masa dia, ada tak masa? Ada. Okey, kemudian yang terakhir adalah guru. Okey, alhamdulillah. Ini adalah kaedah dia. Okey, ini contoh. Nanti kalau anda kata boleh buat, korang nak buat yang lebih cantik, boleh buat yang lebih cantik. Mungkin korang boleh letak grafik dan sebagainya. Pada tapak ini, tapak Word ini adalah untuk print. Jadi korang boleh cantikkan kat sini. Yang tadi asal tadi, yang Excel ni, tapak itu tak boleh, tapak itu bukan untuk print. Jadi buat sekarangnya pun tak ada masalah. Okey, baik. Dah masuk sini, kita pergi kepada preview result. Nampak tak jadi? Okey, contoh betul tak? Ali bin Khalid 3A2H, nombor seri yang pertama. Kita cuba tengok balik. Betul tak? Ali bin Khalid nombor 1, 3A2H, tahun depan kelas 4 Nabak. Betul ke tidak? Okey. Betul tak? 4 Nabak. Nampak betul. Faham tak kat sini? Jadi sekarang ini apa yang kita buat ni semua sudah di-mergekan. Jadi mudahlah kerja korang nak buat secara mudah dengan cara kita mergekan. Kalau anda kata budak tu ada 1,000 orang, tekan sekali jalan sendiri. Ataupun budak itu mungkin tempat kerja korang ada mempunyai lebih kurang dalam 400 orang, 500 orang, nak buat macam ni, print sekali. Okay. Ini adalah cara nak tengok. Ini cara nak tengok. Contohnya pertama dia. Okey, tengok orang kedua. Muhammad Ikhwan, okey, Al-Waqiah. Orang ketiga Abdul Hamid Abdul Majid 2 Ar-Rahman. Tahun depan dia kelas 3 Al-Furqan. Okey, darjah 4, bilangan keempat Nino Arisa Karinah. Tahun depan dia 2 Al-Furqan. Nampak? Dan seterusnya sampailah sekian. Okey, contoh saya nak letak tengok nombor 40. Nampak nombor 40. Nur Kisha Kairina contohnya 3 Sajadah. Okey, dalam 4 dia 4 Al-Ikhlas, 2 Tahmid Petang, Ustazah Nurul binti Mat Omar. Ini adalah contoh dia. Okey. So langkah terakhir yang korang boleh buat adalah untuk print. Print, kita pergi pada sini, finish and merge. Okey, print dokumen. Jadi sekarang ini contohnya korang nak print daripada bilangan yang pertama sampai bilangan yang ke-1000 contohnya. Okey, nampak tak? Contoh kau nak jalan sendiri terus. Okey, tekan OK. Automatik dia akan sambung kepada kita punya printer kita. Okey, ini adalah contoh dia. Kemudian korang dah setting semua ni dan korang boleh tekan OK. Itu saja, semudah ABC. Mudah-mudahan benda ini dapat memberi manfaat pada semua. So, selamat mencuba.